Okey. Nampak kan? Nampak. Alright. So Baru kita nampak. sambung. Okay. So di Siti tengok. Nampak. Okay. Saya dengar. Okay. So kalau kat sini, contohnya kalau ambil, ni saya dah conteng dah. Okay. So kalau dia tambah dengan positif, dia akan ke kanan. Kalau dia tambah dengan negatif, so dia kalau kat atas garis nombor tu, dia akan bergerak ke kiri. Okay. Saya tak kenal siapa yang saya tak boleh nak buka saya punya ni, nanti saya punya slide ni terganggu. Boleh tak tolong off mic? Okey. Contoh di situ, ni saya dah conteng sikit dah sebenarnya. Tak boleh nak padam. Okey, tengok. Okey, 2 tambah positif 3. Okey, 2 tambah positif 3. So kalau di sini, okey, awak tengok di sini. Okey. Tanda ni dia tak boleh ada 2 tanda. Maksudnya 2 tambah-tambah. Awak bila nak buat jalan kerja, awak kena ada satu saja tanda. Sama ada tanda tambah ataupun tanda tolak. That's why dekat sini dia jadi 2 tambah dekat depan 2 ni kita boleh buang. Okey, macam sebelum saya dah terang. Kalau positif number, kita boleh buang positif kat depan dia. Tapi kalau negatif number, negatif tak boleh dibuang. Okey, negatif kena kekalkan. Tapi sebab ni, positif number, dekat depan kiri sekali boleh buang. Jangan pergi buang positif 3 ni pula. Awak kata, cikgu kata positif number boleh buang. Buanglah positif ni. Habis tu nak buat operasi apa? 2, 3. Jadi 23 dah. Okey. Tanda di antara nombor jangan buang. Tapi kalau tanda ni dia berada di kiri sekali, awak boleh buang kalau dia positif. Okey. Bukan buang lah. Maksudnya boleh tak letak lah. So 2 tambah 3, 5. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Okey. So kat sini saya dah buat dah. Dia ada 2 tanda dekat sini. So tambah dengan tolak. Okey, tambah. Sekejap ya. Ada je. Dengar tak suara saya? Tak dengar ya suara saya? Dengar. Okey. Sebab apa? Takut tak dengar je. Okey, so dekat sini saya sambung balik. Okey, ada tanda tambah dan juga ada tanda tolak. Saya panggil ni tanda tolak sebab dia ada dekat tengah-tengah antara 2 nombor macam ni kan. So tambah dengan tolak, kita nak buat operasi apa? Nak buat operasi tambah ke nak buat operasi tolak? So, yang ini dia akan jadi tolak. Okey, sebab sebelum ni nanti saya akan terang kat kamu. Okey. So, bila jadi macam ni, dia akan jadi negatif 3 tolak 4. So, kalau negatif 3 tolak 4, kita dapat negatif 7. Okey, saya nak tunjuk yang ni sebenarnya. Okey, so kalau atas garis nombor, okey, macam tadi bermula untuk soalan pertama ya, bermula daripada 2, okey, bermula daripada 2, bergerak 3 ke kanan sebab tambah 3. So, jawapan dia 5. Okey, dia 5. Macam yang ni juga, bermula daripada negatif 3, bergerak 4 ke kiri. Sebab apa ke kiri? Sebab dia tambah negatif 4. So, jawapan yang terakhir ni, awak akan dapat negatif 7. Okey, bila awak dapat, yang ini kalau guna garis nombor. Okey, yang ini kalau guna garis nombor. Dan dalam exam bila kamu dah masuk form 3 nanti, dia tak suruh kamu guna garis nombor ni untuk buat penyelesaian aritmetik. Okey, kamu akan buat jalan kerja macam ni. Cuma yang ni saya terangkan kenapa jadi macam ni. Okey. So, yang terakhir, yang ni ada 2. Okey, positif 1 tambah positif 4 tambah negatif 3. So, yang ni positif dengan positif, dia akan jadi positif. Yang ni negatif jumpa dengan, positif jumpa negatif, dia akan jadi negatif. Okey, so bila kamu tulis balik, kamu tulis 1 tambah 4 tolak 3. Okey, so awak boleh buat terus 1 tambah 4, 5. 5 tolak 3, 2. Ataupun awak boleh buat macam ni.
Okay. 1 tambah 4, awak tambah dulu 5 and then awak buat tolak 3. So, daripada 2. Ingat ya, tak mau buat dah bentuk lazim. Okay, tak nak buat bentuk lazim. Nanti kan awak pergi buat dekat apa? Dekat awak punya kertas tu nanti awak buat macam ni. Sama dengan 1 tambah 4. Okey, 5. Atau awak buat pula sama dengan 5 tolak 3. 2. Tak boleh Ini dah masuk sekolah mendengar. Belajar cara buat dalam kerja yang macam ni. Okey, di atas satu garis. Kecuali soalan yang melibatkan pecahan. Nanti cikgu tahu di atas satu garis pecahan nak kena guna. Nanti pergi buat stroke pula 2/3 nanti sebab cikgu kata atas satu garis awak pergi tulis 2/3 macam ni. Janganlah. Pecahan lain lah ya. Okey. Ini operasi tambah dulu. Okey. Berbeza pula kalau operasi tolak. Kalau operasi tolak dia serongsangan. Okey. So kita tengok dulu generasi atau kesimpulan daripada untuk operasi tambah. Yang ini yang saya nak beritahu kat kamu. Kalau kamu tengok tadi soalan yang ini, okey. Kalau kita nampak tadi, kalau tanda positif, okey, ataupun tanda tambah, yang ni bukan tanda tambah, tanda tolak ni, ini tanda tambah. Salah pula. Ini tanda tambah. Nanti nota ni saya bagi awak tolong sekejap saya betulkan ni. Nanti kan kamu dapat nota ni. Sini tanda tambah. Alright. Okey. Kalau tambah berjumpa dengan tambah. Okey, sini. Oh, sorry. Kalau tambah berjumpa dengan tambah. Okey, untuk di sini. Kalau tambah berjumpa dengan tambah di dalam kurungan. Okey, tambah berjumpa dengan tambah di dalam kurungan. Awak akan dapat tambah. Maksudnya dia akan jadi X tambah lah. Tapi kalau tambah berjumpa dengan tolak di dalam kurungan. So, automatik operasi di situ akan jadi operasi tolak. Okey. Ini kalau tambah, jumpa dengan tambah, tambah. Kalau tambah, jumpa dengan tolak, jadi tolak. Sensitif betul. Okey. Okey. So, awak tengok di situ. Okey. Boleh setakat ni sebelum saya masuk tolak? Boleh. Alright. Okey. Boleh. So, kita... Boleh. Okay. Boleh. Kita masuk, bagus. Okey, kita tengok pula tolak. Lain dengan tambah, penolakan integer ialah proses mencari beza. Kalau tambah, kita tambah. Kalau penolakan, kita cari beza antara dua integer. Penolakan ialah proses songsang bagi penambahan. Maka pada satu garis nombor, kalau tadi, kalau tambah positif, kita ke kanan. Okey, kalau tambah positif, kita ke kanan. Kalau tolak positif, kita kena bergerak ke kiri. Okey, sama juga. Kalau tambah negatif, kita ke kiri. Sekarang kalau tolak negatif, kita ke kanan. Okey, dia berlawanan lah. Dia songsang lah. That's why dia sebut dia proses songsang bagi penambahan. Okey, macam mana tu? Okey, kita tengok. Okay, saya tunjuk dulu cara penyelesaian. Okey, tadi waktu buat tambah, kita dah tengok. Kalau tolak, jumpa dengan, kalau tambah, jumpa dengan tambah dalam kurungan, dia akan jadi tambah. Kalau tambah, jumpa dengan tolak di luar kurungan, dia akan jadi tolak. Konsep yang sama juga untuk tolak. Kalau jumpa tanda yang berbeza, dia akan jadi tolak. Okey, kalau macam ni. Cuma bila tolak, tanda yang sama adalah tolak dengan tolak. Yang itu akan jadi tambah. Okey. So yang ini ada tolak dengan tambah. That's why dia akan jadi tolak. So 5 tolak 3. So 5 tolak 3, jawapan dia
2. Okey, macam soalan kedua. Negatif 2 tolak negatif 4. So, negatif tolak dengan tolak jumpa akan jadi tambah. So, dia akan jadi negatif 2 tambah 4. Negatif 2 tambah 4. Jawapan dia 2. Awak janganlah terkejut kalau tengok negatif kat depan dah jadi tak reti buat. Okey, jangan macam tu. Bila jadi macam ni sebenarnya kalau awak baca 4. 4 tolak 2. So, 4 tolak 2 jawapan dia 2. Okey. Itu soalan 3. Soalan 3 banyak sikit. Okey, soalan 3 dekat sini negatif jumpa positif, negatif jumpa negatif. Okey. So, tolak jumpa tambah akan jadi operasi tambah. Tolak jumpa dengan tolak akan jadi operasi tolak. Okay, so awak akan dapat 2 tambah 4. Sorry, tersalah lah pula ni. Tersalah. Sekejap ya. Ini tolak. Salah. Bukan tambah. Okay. Kalau tanda yang berbeza, tanda yang berbeza akan jadi tolak. Kalau tanda yang sama akan jadi tambah. So that's why kat sini 2 tolak 4 tambah 3. So 2 tolak 4 tambah 3. Kalau awak buat satu persatu, 2 tolak 4 ni awak akan dapat negatif 2 tambah 3. So negatif 2 tambah 3 jawapan dia 1. Okay. Kelas, untuk negatif positif number ni awak boleh tekan calculator. Okay. So belilah calculator. Jangan beli calculator 350. Beli kalkulator 570. Okey, beli kalkulator saintifik 570. Jangan beli kalkulator 350. 350 tu function dia sikit sangat. Okey, kamu tak boleh guna waktu bila kamu naik form 4 dan form 5 nanti. Okey, beli kalkulator 570 yang mana nanti bila kamu naik form 4 dengan form 5 kamu boleh guna. Okey, so ini kalau dibuat atas satu garis nombor. Okey, bila dibuat atas satu garis nombor, yang ni bermula dengan 5. Okey. 5 bila ditolak dengan positif 3, maksudnya tolak 3, 1, 2, 3. So, awak akan dapat 2. Okey, sama juga yang ini. Okey, daripada negatif 2, tolak negatif 4. Bila tolak, dia jadi tambah. Okey, so bergerak 4 ke kanan. Okay, that's why yang jadi sebab tu kita kena belajar waktu mula-mula kita belajar tambah tolak, kita belajar kata kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Okay, sebab yang ni. So yang ni sebab tu bila ada satu tanda saja macam ni, ada tanda tambah, ada tanda tolak, tanda tambah, ini tolak, ini tambah. Kamu tahu nak kena bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Okay, tak perlu nak ingat yang macam tadi. Kalau tambah negatif ke kanan. Tambah negatif ke kiri. Okay, kalau tolak negatif ke kanan. Okay, tak perlu nak ingat. Awak just ingat kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri. Tapi make sure kurungan ni awak kena buka. Perlu ada satu tanda sahaja. Okey, jangan ada dua tanda operasi tambah atau tolak. Macam ni kita, kalau sini tolak, awak nak operasi, nak buat operasi tolak, dia akan jadi tambah. Okey, so kena ada satu operasi sahaja, jangan ada dua. Okey, so untuk yang ini, ada lagi satu cara. Saya tunjuk lagi satu cara ya. Kita guna chip. Okey, contoh chip macam mana? Kata kita ada 1, 2, 3, 4, 5 chip positif. So, 1, 2, 3, 4, 5. And then kita ada 3 chip positif lagi. 1, 2, 5 chip positif. Tolak lah. Itu bukan tambah. My mistake. Okay. Dah ada. So, 1, 2, 3. So, bila kamu ada 5 chip positif, and then kamu tolak 3 chip positif. Bila kamu tolak 3 chip positif, maksudnya tolak 3 lah. So, yang ni tak adalah. 1,
2, 3. So tinggallah lagi 2 chip positif. That's why dekat sini positif 2. Okay. Sama juga dengan yang ini. Okay. Lukis kat mana tak tahu ni. Okay. Saya lukis kat sini. Kita ada 2 chip negatif. 1, 2. Okay. 2 chip negatif. Okay. Tolak negatif 4. Macam mana nak tolak negatif 4 ni? Kan tadi saya kata kita tambah 4. Okay. Kalau nak tambah 4 macam mana? Tambah 4. Tolak negatif 4. Tolak negatif 4. Macam mana tu nak buat kalau tolak negatif 4? Kalau guna chip. Macam mana kita nak buat tolak? Kalau kita guna chip. Tambah 2 chip. Tambah 2 chip. Betul ke? Cuba tengok betul-betul. Macam mana kita nak buat kalau negatif 4? Tambah lagi 4. Tambah. Kat situ negatif 2. Tolak negatif 2 tolak negatif 4. Okay, negatif 2 tolak negatif 4. Macam mana kita nak buat negatif 2 tolak negatif 4 tu? Tambah 4. Tambah 4. Kalau tambah 4, 4 tu cip positif ke cip negatif? Positif. Positif. Okay. Cip positif. Okay. Maksudnya kita tak buat 4 cip positif. 4 cip positif. Sorry, mana dia saya punya. Alamak, patutlah pun. Okay. So, dekat sini, negatif 2 sebenarnya bila kita tolak negatif. Sorry, mana dia saya punya pen ni? Okay, kat sini bila kita tolak, kita akan tolak sebenarnya dekat sini ada 4 chip positif negatif juga. Okay, ada 4 chip negatif, tapi 4 chip negatif ni bila ditolak dengan negatif dia, awak tengok negatif dengan negatif dia akan habis. So awak akan tinggal lagi 2 chip. Yang ada 2 chip tu sebenarnya adalah bernilai positif. Okay, dan sebenarnya lagi satu cara paling mudah sekali awak buat cara simpan dan hutang. Ataupun bayar dan hutang. Okay. So, kita ambil positif tu sebagai duit simpan awak lah. Maksudnya bila kita bayar, kita simpan kan. Okay. Positif tu kita simpan. Okay. Negatif tu pula kita hutang. Yang ni lagi satu yang mudah lah untuk kita faham konsep penambahan dengan penolakan ni. Okay. Macam kat sini, awak macam ni. 5 tolak 3. Awak bayar 5, awak simpan 5, awak keluar 3. Okey, so maksudnya ada lagi simpanan awak sebanyak 2. Okey, macam ni. Awak hutang 2 and then awak simpan 4. So hutang awak dah settle dan awak punya simpanan ada lagi 2. Okey? Itulah contoh lagi katakanlah saya buat kat sini. Saya contoh yang atas ni je ya supaya kita nampak. 2 tolak 7. 2 tolak 7 berapa jawapan dia? 5. 7 tolak 2, 5. Tapi 2 tolak 7 bukan 5. Okey, awak simpan 2, awak hutang 3. Cukup tak? Hutang awak dah settle belum? Belum. Awak hutang 7. Belum. And then awak simpan Belum. so awak awak masih lagi hutang sebanyak 5 ataupun negatif 5. Okey. So cara yang paling mudah untuk kalau kamu tak boleh juga cara hutang dengan kalau awak tak boleh juga cara hutang dengan simpan ni, awak boleh guna kaedah macam ni. Okey. Kalau dua-dua itu tanda tambah, so awak memang akan awak kena tambah. Jawapan dia memang positif dan yang ini adalah hasil tambah. Okey.
Kalau dua-dua tanda negatif, maksudnya negatif 4 tambah negatif 3 contoh. Yang ini pun awak kena tambah. Okey, tetapi siapa yang on mic? Tetapi tanda di depan dia adalah tanda negatif. Okey, dan jawapan dia hasil tambah untuk kedua-dua tersebut. Sama juga. Okey, hasil tambah. Okey, kalau tambah dengan tolak, okey, maksudnya positif 3 tambah 4 katakan. Yang ni awak kena cari beza. Okey, dan yang depan ni dia depends. Tanda dia depends pada yang mana yang paling besar. Okey, contoh dia katakan saya buat kat sini. Okey, 2 tambah 3. Yang ni dua-dua positif. So awak boleh terbuat jawapan 5. Ni yang kamu dah biasa jumpa. Okey. Okey, contoh yang kedua. Negatif 5 tolak 2. Ini negatif, ini negatif. So jawapan dia mesti negatif. Negatif berapa? 5 tambah 2 tu 7. 7. Okey, awak hutang 5, awak hutang 2. So hutang awak bertambah. Okey, hutang awak dah jadi 7. Okey. Kalau 2 tambah 2 lah. Asyik 2 je kan. 3 tolak 1. Okey. So 3 tolak 1 ni positif, ni negatif. So awak tahu dah jawapan dia adalah 2. 2. Okey. Awak ambil yang antara 3 dengan 1, 3 lagi besar kan? So depan 3 tak ada tanda bermaksud depan 3 adalah positif. So jawapan dia positif 2. Okey. 8. 8 tolak 11. Okey, ni negatif, ini positif. Betul? So antara 8 dengan 11, yang mana yang besar? 11. 11. So jawapan dia akan jadi negatif. Negatif berapa? 11 tolak 8 negatif 3. Boleh faham tak? Okey. Cikgu kena cari Boleh. beza ke cikgu? Boleh. Yes, kalau operasi tu integer positif dan integer negatif, awak kena cari beza. Dan nilai dia sama ada positif dan negatif tu awak kena tengok antara kedua-dua integer tu, antara dua nombor tu, yang mana yang nombor yang besar. Tanpa mengira tanda kat depan dia. Jangan tengok tanda depan dia. Kalau macam yang ini, 8 dengan 11, 8 dengan negatif 11, memang negatif 11 ni lebih kecil. Tapi jangan tengok negatif ni. Awak tengok 8 dengan 11 saja. 8 dengan 11. Yang besar adalah 11. So, jawapan dia mesti negatif. Okey. Nanti nota saya bagi kat kamu. Yang saya conteng-conteng ni tak ada tau. Okey. Okey, nanti kamu kalau kamu nak banyak lagi latihan, kamu buat latihan kamu cari buku, kamu boleh buat latihan. Saya punya kertas lembaran kerja tu dah banyak latihan juga. Okey. So settle pan saya tolak. Okey, sama juga yang ni yang apa saya terang tadi, okey. Kalau tanda negatif jumpa dengan positif, dia akan jadi negatif. Negatif jumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey, apa yang penting yang kamu perlu tahu sebab apa benda ni, sebab apa waktu tambah tolak dah ditekankan tentang tolak jumpa tambah jadi tolak, tambah jumpa tolak jadi tolak, tambah jumpa tambah jadi tambah, tolak jumpa tolak jadi tolak. Sebab apa? Sebab benda ni penting bila kita nak mendarab dan membahagi. Okey? Kalau dua integer, dua integer didarab. So, peraturan yang pertama, tentukan dulu hasil darab dia. Okey, tentukan tanda hasil. Tanda hasil tu maksudnya positif ataupun negatif. Okey, yang kedua, barulah awak darab nombor itu terus. Okey, macam yang pertama ni, saya dah highlight kan. Okey, ini sebutan serupa. So, yang saya tik ni, ini adalah, bukan sebutan, sorry. Tanda tak serupa. Tanda tak serupa tu maksudnya, dia bertemu tanda positif dan juga tanda negatif. Okey, dia bertemu tanda positif dan juga tanda negatif. Awak tengok di sini. Positif jumpa darab dengan positif, jawapan dia akan positif. And dia baru awak darab. 2 darab 3 dapat 6.
Positif jumpa dengan negatif, jawapan dia negatif. 2 darab 3 dapat 6. So, dia berbeza-beza. So, kat sini dia punya kesimpulan dia yang boleh kita buat. Sama je operasi darab dengan operasi bahagi. Kalau tanda yang sama, kalau tanda yang sama, ni tanda yang sama lah. Maksudnya sama ada positif dengan positif ataupun negatif dengan negatif. Kalau tanda yang sama, dia punya hasil dia adalah positif. Kalau tanda yang berbeza, hasil dia adalah negatif. Okey. Dan lagi satu, kamu boleh tekan kalkulator. Okey. Kamu boleh tekan kalkulator. Dia tak ada banyak kerja sangat untuk hasil darab ni. Hasil darab ni, dia sebuat terus je jawapan dia. Ni yang tadi, yang kat sebelah tadilah yang darab tu sama yang tadi yang saya tunjuk. 2 dengan 3. Yang soalan 4 tu 8 dengan 2. Okey, 8 bahagi 2. 8 bahagi 2, 4. Okey, saya buat soalan yang sama je semua. Cuma yang berbeza adalah dia punya tanda di depan dia. Okey, dia punya tanda hasil, ada tanda di depan integer tu. Sama ada tanda positif ataupun tanda negatif. Boleh setakat ni? Boleh. Faham sangat cikgu. Boleh. Maklumlah tulisan pun tak cantik mana kan. Tak apa. No problem. Tulisan kita orang lagi buruk kot. Bisa saya cakap ayam. Okey, saya baru baca chat, ada yang ayah ajar negatif tu dosa, positif tu pahala. Boleh juga macam tu. Okey. Boleh juga macam tu, okey. Okey, tengok di situ. Kita tengok pula membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi bagi integer. Tolong kejap siapa yang on mic. Okey. So, tengok di situ. Gabungan operasi bagi integer melibatkan gabungan dua operasi atau lebih antara penambahan, penolakan, penerapan, pembahagian dan penggunaan. Yang ni selalu budak ada masalah. Tanda kurungan. Okey, dia selalu lupa tanda kurungan tu kena buat dulu. Yang ni paling penting. Walaupun dalam kurungan tu operasi tambah tolak, tapi awak kena buat juga dalam kurungan tu dulu. Okey. Awak dah belajar waktu awak sekolah rendah. Apa singkatan yang awak belajar? Apa singkatan awak belajar? Kalau waktu saya dah agak dah awak akan sebut macam tu. Okey, kalau saya punya waktu saya mengajar zaman Bokmas pun ada. Bokmas in English, breaker of division, multiplication, addition and subtraction. Okey, maksudnya yang ni bracket. Okey, yang ni darab. Darab pula. Divide. Divide is bahagi. Okey. Yang tu bahagi. Okey, ini bahagi. Ini darab. Ini tambah. Ini tolak. Okey. Ada yang lagi yang kamu sebut tadi? Kuda baca. Ada macam-macam juga saya dengar. Batatu pun ada. Ada yang sebut kuda. Saya sebut baca. Kuda baca tu. Okey. Ada yang buat macam ni. Kita pulang lah. Ada yang kuda batatu pun ada. Sebab ca ni dia buat ta, tambah kan. Macam saya kata ca ni campur. Sama jugalah konsep dia. Campur is tambah. Okey. Ni kurungan darab bahagi campur dengan tolak. Okey. So bila awak buat ni ingat. Awak kena buat yang dalam kurungan dulu. Lepas awak buat dalam kurungan, baru awak boleh buat tambah atau bahagi. Dan tambah atau bahagi ni pun awak buat dari kiri ke kanan. Maksudnya, kalau awak kena start daripada tanda sama dengan di sebelah kiri tu, awak baca ke kanan. Kalau awak jumpa tambah, awak jumpa darab, awak darab dulu. Kalau awak jumpa bahagi, awak buat bahagi dulu. Okey? Dan juga yang terakhir, operasi tambah atau tolak. Okey?
Ini yang terakhir lah, tambah atau tolak. Okey, dari kiri ke kanan juga. Okey, so awak tengok situ. Inilah ada siap dah. Okey, tengok di sini. Negatif. Ini jalan kerja yang saya beritahu kat kamu. Jangan buat dalam bentuk lazim. Buat seperti mana yang sekarang yang saya ajar. Okey, negatif 3 tambah 8 tolak 6. So, buat yang ini dulu. Okey, buat yang ini dulu. Ini yang negatif 3 tambah 8. Okey, macam tadi kawan kamu cakap dosa pahala. Kamu ada 3 dosa, 8 pahala. So, ada extra pahala kamu lagi 5. Boleh juga. Okey, ada extra pahala lagi 5. So, lah pahala positif kan? Ya, ada saya pahala lagi 5. Dah buat pahala 5. Buat pula dosa lagi 6. Dah bertambah dosa. Ada lagi. Dah. Dosa tu dah ada lagi 1. Okey. Yang ini pula, yang ini ada tolak dengan darab dengan tambah. Yang ini jangan tengok, yang ini tanda negatif 3. Okey, tolak dengan darab dengan tambah. So, buat dulu darab. Okey, so sini saya tulis balik. 2 tolak negatif 3 darab 4 tambah 6. So, negatif 3 darab 4, negatif darab positif, negatif 3 darab 4, 12. Ingat ya, awak cuma settlekan yang dalam ni sahaja. So, apa yang tak buat lagi awak kena tulis balik. Maksudnya awak tulis balik 2, awak tulis balik tolak, awak tulis balik tambah, awak tulis balik 6. Yang ini jawapan dia. Awak tulis kat situ. Jalan kerja ya, jalan kerja buat elok-elok. Okey. And then dekat sini tolak dengan tolak tukar dulu jadi tambah. Okey, tolak tanda sama, bila jumpa dia akan jadi tambah. Okey. So, 2 tambah 12 tambah 6. Boleh tambah terus dah lah. 2 tambah 12, 4. Alamak. Termis. Okey. 2 tambah 12. 2 tambah 12, 14. 14 tambah 6. Jawapan dia 20. Okey. Okey. So, yang terakhir, negatif 4 darab negatif 2 tambah 14 bahagi dengan negatif 3. So, selesaikan dulu yang dalam kurungan. Okey, selesaikan dulu yang dalam kurungan ni. Okey, selesaikan dulu yang dalam kurungan ni. So, negatif 2 tambah 14. Okey, negatif 2 tambah 14 maksudnya 14 tolak 2 lah. 14 tolak 2 dapat jawapan 12. Okey, dekat sini ada operasi darab dan juga operasi tak bahagi. So, antara dua ni kita jumpa darab dulu. So, kita buat darab dulu. Okey, so negatif 4 darab 12. 4 darab 12, 48. Negatif darab positif kita dapat negatif. Okey, negatif 48 bahagi negatif 3. So, negatif bahagi negatif positif. Tak ditulislah sebab positif. 48 bahagi 3, 16. Okey, tak perlu pergi buat dekat sebelah kamu. Nanti kamu pergi buat 48 bahagi 3. Okey, 1 kali 3, 3. Bagi 1, 18. 6, 18. Okey, tak ada. So, jawapan dia 16. Tak perlu dah. Yang ni dah perlu buat. Bentuk lazim dah tak nak dah. Okey, tekan kalkulator je. Okey, tekan kalkulator je. Okey, sekarang. Apa dia? Boleh pakai kalkulator lagi cikgu. Ya, boleh pakai kalkulator. Awak nak masuk dalam subjek BM kalkulator pun tak apa. Tak ada siapa nak marah. Okey. PSV nak bawa kalkulator, bawa lah. Tak ada siapa nak marah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita tengok pula tentang hukum. Okey. Hukum operasi aritmetik. Okey, kita ada 4 hukum. Antara keempat-empat hukum ni, 3 hukum ni saja kita sebut sebagai kalis. Kita ada kalis tukar tertib, kalis sekutuan, kalis agihan. Identiti ni, yang ini saja yang tak ada kalis. Yang ni identiti. Identiti ni merupakan hukum yang mana dia
dia punya jawapan, dia punya apa, dia bentuk dia memang identiti. Maksudnya memang dia buat macam mana pun memang itu identiti dia. Contoh dia, apa-apa yang ditambah nombor, apa-apa integer, apa-apa yang ditambah dengan kosong, jawapan adalah integer itu sendiri. Maksudnya diri dia sendiri. Okay, 2 tambah kosong 2, negatif 4 tambah kosong negatif 4. Okay, itu memang identiti dia. Okay, yang kedua, apa-apa nombor yang didarab dengan 1, maksudnya A darab 1, macam ni dia buat A darab 1 lah. Jawapan dia adalah nombor tersebut. Okay, ini sama. Dah tambah kosong darab 1. Jawapan dia, kita dapat balik nombor tersebut. Okay, kita dapat balik nombor tersebut. Yang ketiga, apa-apa nombor yang didarab dengan kosong. Jawapan dia adalah kosong. Okay, dan yang keempat, apa-apa nombor yang ditambah dengan negatif nombor tersebut. Maksudnya ditolak dengan nombor tersebut lah. Ditolak lah. Masa 4 tolak 4, 5 tolak 5 ataupun negatif 5 tambah 5. Ini pun sama jugalah konsep dia. Okey. Jawapan dia adalah kosong. Maksudnya dua integer yang mana nombor dia sama tapi dia punya tanda dia berbeza. Jawapan dia adalah kosong. Okey. Dan yang terakhir, yang ini saja berbeza sikit. Apa-apa nombor yang didarab dengan songsangan nombor dia akan dapat 1. Okay. So contoh dekat sini dia bagi kat kamu 16 darab 1/16. Okay. Kalau awak ambil nombor besar sekalipun, contoh katakan awak buat 50 darab dengan 1/50. Kalau nampak macam ni awak dah tahu dah ni. Awak boleh main, awak dah belajar waktu dulu. Boleh jawapannya adalah 1. Okey. Yang ini 9.8 tambah negatif 9.8. Jawapan dia kosong. Okey. Sebab apa? Sebab tambah jumpa tolak. Ni akan jadi tolak. Okey. Tapi kalau 9.8 tolak negatif 9.8, itu salah lah. Itu bukan hukum identiti. Hukum identiti cuma untuk tanda yang berbeza sahaja. Macam ni. Okay, sama ada tambah negatif A ataupun tolak positif A. Ataupun tolak A lah. Okay. Ada soalan? Tak ada. Kita teruskan. Cikgu nota dekat mana? Oh, nota nanti saya bagi dekat kat grup nanti. Jangan risau. Okay. Nota kamu pun yang ni lah. Yang apa? PowerPoint ni lah. Okay. Terpulang kat kamu lah. Kamu nak print ke? Kamu nak salin ke? Terpulang kat kamu. Okay. Okey, cikgu. Tengok yang seterusnya. Hukum kalis tukar tertib. Tukar tertib ni maksudnya dia tukar je. Okay. Tukar tertib dia tukar je. Kalau A tambah B sama dengan B tambah A. Okay. Ni nombor yang besar. Saya ambil yang senang lah. 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Hukum dia. Dan kalau awak tengok kiri dengan kanan dia punya jawapan dia adalah sama. Okey, jawapan dia adalah sama. Okey, contoh saya buat 1 tambah 2 dengan 2 tambah 1 lah. Okey, macam 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Okey, A tambah B sama B tambah A. So, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1 pun 3. Maksudnya dia boleh tukar. Okey, dia boleh tukar. Maksudnya A tambah B ni awak boleh tukar tertib jadi B tambah A. Tak salah. Maksudnya jawapan yang terakhir awak dapat masih lagi sama. Maksudnya tak ada perubahan. Lainlah kalau macam ni. Yang ni bukan kalis tukar tertib ya. A tolak B. Yang ini awak tak boleh kata sama dengan B tolak A. Sebab apa? Contoh kita ambil 2 tolak 1 sama dengan 1 tolak 2. Awak tukar kan? Kalau 2 tolak 1 dapat 1. Tapi kalau yang ni 1 tolak 2 awak dapat negatif 1. Ni bukan sama dengan. Ni tak sama dengan. Kalau tak sama dengan bermaksud ini bukan hukum dia. So hukum kalis tukar tertib ni tak terpakai untuk operasi tolak. Hukum kalis tukar tertib ni cuma boleh dipakai untuk operasi tambah dan juga operasi darab sahaja. Operasi bahagi pun tak boleh. Kalau operasi bahagi contoh kita ambil lah. Okey, saya ambil contoh 4 bahagi 2. Okey, kalau kita tukar tertib dia akan jadi 2 bahagi 4.
Dua ni adalah berbeza. Yang ni 2. Yang ni pula jawapan dia 1/2. Ini tak sama. Okey, ni tak sama. Kalau tak sama, ni bukan hukum kalis tukar tertib. Okey, hukum kalis tukar tertib bila awak buat operasi kanan dengan operasi sebelah kiri ni, jawapan dia awak akan dapat sama, kiri dan juga kanan. Okey, so macam yang ini, waktu bila penting guna hukum kalis tukar tertib ni? Waktu beginilah. Takkan awak nak ambil yang besar terus tambah yang kecil. Baik kita tambah 2 yang kecil ni dulu, baru kita tambah dengan yang besar. So that's why 23 dengan 77 ni, 77 ni dah letak dekat depan 156,000 ni. Okay, bila letak kat depan, tambah 2 ni dulu. Okay, baru tambah. Dah dapat jawapan, baru tambah dengan 156,748. Okay, sama juga dengan yang ini. Okay, daripada opening kepala, nak darab yang banyak ni, baik kita ambil 5 ni, bawa ke sini dulu. Okay, tukar. So dah jadi 6 darab 5, darab 24,127. Dah darab, baru darab dengan yang besar. Okay. Ni hukum-hukum ni sebenarnya fungsi dia konon-konon kalau kita tak ada kalkulator lah. Kalau kita tak ada kalkulator, kita tak nak lah buat jalan kerja yang macam berjela-jela sangat kan. At least kalau 2,000, kalau 24127 ni, kalau awak buat kiraan di tepi, awak boleh buat cara bentuk lazim. Kalau awak buat kiraan di tepi, awak boleh tulis macam ni. 24127 darab dengan 30. Okey, ni dah senang dah. Daripada awak nak buat 24127 6 ni darab yang ni dulu. Jadi yang ni darab dengan yang ni. Jadi banyak kerja. Okey. So yang ni senang. Okey, tak ada. Okey. Boleh? Dah diam dah semua ni? Boleh. Boleh. Berat eh? Pening sikit. Boleh. Okey, kita ada yang ketiga. Yang ketiga, hukum Okey. Okey. Yang ketiga, hukum kalis sekutuan. Sama yang macam yang tadi. Cuma tadi kalis tukar tertib, betul? Tadi kalis tukar tertib, dia melibatkan A tambah B sama dengan B tambah A. Kalis sekutuan ni dia tambah lagi 1, tambah C. Dan dia buat kurungan sebab tu ada sekutuan. Cara awak nak ingat ada ku ni. Nanti kutu, tahu pula kan? Kuri. Maksudnya ini adalah kurungan. Dia ada kurungan. Okay, so A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Okay, maksudnya mula-mula kurungan dia buat A dekat tambah B. Bila kita buat kalis sekutuan, kurungan dia kita buat pula dekat B tambah C. Yang ni pun sama. A tambah B darab C sama dengan A darab B darab C. Okay, kita buat. Ni kurungan A darab B. Yang ni kurungan B darab C. Sama juga, kalis sekutuan ni cuma untuk operasi tambah dan operasi darab sahaja. Okay, tak boleh buat yang lain. Okay, contoh dekat sini. Okay, sini 145, tambah 142, tambah 58. Takkan awak nak buat yang ini dahulu. So, kita buat yang belakang dahulu. Tak salah. Okay, sebab tadi kan sebut daripada kiri ke kanan, kita buat daripada kiri dulu kan. Okay, yang ini, sebab yang ini adalah operasi tambah kedua-duanya, awak boleh pilih yang mana dulu. Awak boleh pilih awak nak buat yang mana dulu. Okay, tak semestinya awak nak kena ambil 145 tambah dengan 142, baru tambah dengan 58. Okay, so sama juga dengan yang ini. Yang ini awak boleh ambil yang ini dahulu. Okay, 5/2 dulu. Okay. Yang terakhir, kita ada hukum kalis agihan. Yang ni sedikit sukar. Yang ni ada operasi darab dan juga operasi tambah ataupun operasi darab dan juga operasi tolak. Okey. Yang ini darab dengan tambah. Yang ini darab dengan tolak. Okey. So hukum kalis agihan ni dia mengagihkan. Okey, dia mengagihkan. Kalau A darab dengan B tambah C, okey, atau bila awak agihkan dia, awak kena buat yang pertama, A darab dengan B, okey, and then A ni pun kita kena darab dengan C. Sebab A ni didarab dengan semua yang ada dalam kurungan. Kalau lepas C ni ada D, awak kena buat tambah A darab dengan D. Okey, sama juga dengan yang ini. Okey.
A darab dengan B, mana datang tolak ni? Bila dekat sini. Sebab apa jadi tolak? A darab negatif C. A darab negatif C. Kita ambil tanda depan dia sekali. Kan positif darab negatif, kita dapat negatif. That's why kat sini negatif ataupun tolak A darab C. Okay. Jangan pelik pula tengok yang bawah ni. Kenapa jadi macam ni? Kadang-kadang soalan dia juga boleh tulis sebagai begini. Okay. Boleh juga ditulis sebagai macam ni. A dalam kurungan B tambah C. Pun boleh. Darab tak tulis apa. Sebab apa-apa yang yang berada di luar kurungan, kalau bertemu dengan kurungan, tak ada tanda tambah ke tolak apa, bermaksud di sini adalah tanda darab. Ataupun kita boleh tulis A, B tolak C. Okay, so macam soalan yang ni, 4020 darab 25 sama dengan, ini dia pecahkan. 4020 ni dia buat 4,000 tambah dengan 20. Bila awak tambah 4,000 dengan 20, awak dapat balik 4,020. Okay. So 4,020 ni, macam mana nak dapat yang ini? Maksudnya, ini memang tadi kita tengok yang atas ni, dia duduk di depan. Di belakang pun boleh, tak ada masalah. So bila buat macam ni, bermaksud awak perlu darab setiap nombor dalam ni dengan 25. So maksudnya mula-mula darabkan 4,000 ni dengan 25. Lepas tu darab pula 20 dengan 25. Okay. So 4,000 darab 25 dapat 1,000. 20 darab 25 darab 20 darab 25 dah dapat 500. And then 1,000 tambah 500 dapat 1,500. Okay. Sama juga dengan yang ini. 99. Yang ni awak kena fikir sendiri ya. Yang ni awak kena fikir sendiri. Okay. Dan soalan ni tak adalah banyak sangat naik. Soalan ni cuma apa? Cuma apa? Sekejap. Tengah baca mesej kamu. Apa yang kamu tak faham ni? Okay. Yang ini sebenarnya kat dalam exam tak adalah naik sangat. Okay. Dalam waktu Form 1 ni mungkin dia akan naik sebab nak tanya kat kamu tentang hukum kalis agihan. Hukum-hukum ni sahaja. Tapi bila kamu dah makin naik ke peringkat keatasan ataupun peringkat lebih tinggi, tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5, awak cuma kena faham konsep sahaja. Konsep dia apa ni? Konsep ni. Okey, apabila satu nombor didarab dengan sebarang nombor ataupun operasi di dalam kurungan, awak kena darab setiap nombor yang berada di dalam kurungan tersebut. Okey, awak kena darab dengan setiap nombor yang berada di kurungan tersebut. Okey, macam yang ini, satu nombor didarab dengan ada kurungan, awak kena darab dengan setiap apa yang ada dalam kurungan. Maksudnya 100 darab 36, yang ini 36 darab negatif 1. So, jadi negatif. Okey, 1 darab 36. Okey. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh PM personal saya. Okey. Ataupun awak boleh cuba dulu. Tengok balik semua. Cuba tengok betul-betul. And then baru kamu tanya dekat saya. Okey. Sebab nak buat perbincangan dengan kawan-kawan tak boleh kan? Okey, itu saja. Latihan kamu akan dihantar ke dalam Kaizala. Okey, saya akan hantar dalam MS Kaizala. Saya akan guna survey untuk latihan kamu. Nanti saya akan bagi video juga untuk penggunaan apa? Macam mana kamu nak masukkan dalam Kaizala tersebut. Okey, awak punya ni. Ada soalan tak? Tak ada. Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey, ada lagi 20 minit. Tak ada soalan, nanti kamu nak get ready untuk soalan untuk kelas seterusnya. Tak ada. Tak ada. Tengok apa lagi orang